di tempat awak lah ya. Okey. Jadi hari ini bab pengangkutan, okey, bab 3. Okey. Jadi kita boleh ambil perhatian dan selepas ini cikgu akan tanya, okey, ataupun buat kuis, okey, berbentuk permainan ya. Jadi awak ambil perhatian sikitlah ya supaya nanti awak boleh jawab kuis tu ya. Okey, jadi kita mulakan. Okey, bab pengangkutan ni ialah okey, apakah fungsi iota dekat sini? Okey, fungsi iota ada orang masuk ya. Okey, ni sebab tu cikgu kata kalau awak ada apa? Akaun MOE, awak boleh masuk tanpa ketuk pintu. Okey. Ada lagi. Okey, Naufal. Okey. Tapi kalau awak tak ada MOE, awak kena minta izin cikgu. Macam tu je ya. Okey, tak apa. Cikgu tak ada masalah pun. Cikgu tak ada masalah. Awak gunalah mana-mana pun. Cikgu akan terima ya. Yang penting awak boleh join kelas cikgu ya. Sekejap pun tak apa ya. Sekejap pun tak apa. Tapi asalkan awak ada join ya. Cikgu tak cerewet sangat lah ya. Tapi kena jujur ya. Jujur dengan cikgu. Okay. Jadi dekat sini alhamdulillah ada 12 orang. Okay. Sangat bagus ya. Jadi cikgu harap kita boleh mula sekarang. Okey. Jadi pengangkutan. Okey, soalan yang pertama. Hari ni, okey, yang baru masuk tadi. Hari ni kita akan membincangkan tentang kiranya macam ulang kaji ya. Ulang kaji semula bab 3. Okey, tapi ulang kaji kita ni ialah kita menggunakan modul Excellent PT3 yang dibuat oleh guru yang sangat berpengalaman ni soalan-soalan ni. Jadi kiranya bukan soalan yang biasa-biasalah. Soalan yang hebat ya. Okey, jadi soalan yang baiklah ya. Nampak tu, apakah fungsi iota? Siapa boleh ni? Boleh rujuk buku. Okey, boleh rujuk buku. Kalau nak jawab, cikgu alu-alukan, apakah fungsi iota? Ada siapa nak jawab tak? Ada tak? Yang berani sikit. Ke segan? Segan B sebenarnya dia membawa darah beroksigen ke seluruh badan B. Okey, cikgu highlightkan dekat sini. Jadi awak siapa yang dah terlupa tu boleh ingatlah ya. Okey. Membawa darah beroksigen ke seluruh badan. Okey. Tu iota. Iota ni. Ya. Okey, nombor 2. Apakah yang akan berlaku jika jantung manusia tidak mempunyai septum? Septum tu yang macam pembahagi tu. Ya. Bahagi tu. So, kalau kita tak bahagikan dia, dia akan bercampur dia. Darah beroksigen akan bercampur dengan darah terdioksigen. Jadi kita kena asingkan dia dengan septum. Ya, okey. Jadi nampak tak? 2 soalan kita dah boleh jawab dan kita dah boleh ulang kaji. Okey. Yang ini B. Raja di bawah menunjukkan paramecium. Okey, ni tingkatan 1 kita belajar. Okey. Jadi sebenarnya dia nak tanya awak, apakah bahan keperluan M? M ni dan bahan kumuh N. Maksudnya bahan M ni yang dia perlukan. Tetapi kalau bahan kumuh ni yang dia tak nak, dia nak singkirkan. Okey. Jadi sebenarnya M ni ialah oksigen. Okey, dia perlukan oksigen. Tapi kalau yang kumuh, kalau ni oksigen, N mestilah dia keluarkan apa? Kalau kita sedut oksigen, kita keluarkan atau kumuh karbon dioksida. Betul tak?
ke cikgu? Ya, siapa yang boleh jawab tu boleh ya. Dia ialah dia keluarkan karbon dioksida. Okey, jadi itu jawapan dia. Nanti kalau jumpa soalan macam ni, macam tu lah cara awak jawab ya. Okey. So, namakan satu organisma lain yang mempunyai sistem pengangkutan yang sama seperti ini. Nampak tak? Nampak tak soalan ni? Dia nak organisma lain. Sinilah dia nak kita berfikir. Dia tak yang sama dengan paramecium. Jadi, apa yang sama dengan paramecium ni? Ameba. Ameba sama. Sebab ameba ni unicell juga. Ya, awak jangan bagi yang multicell. Awak kena bagi yang unicell juga. Ameba, paramecium kan. Okey, yang sama ya. Okey, yang seterusnya. Okey. Raja berikut menunjukkan sistem peredaran darah bagi haiwan X dan haiwan Y. Okey, ni X, ni Y. So, awak tengok semula dia perbezaan dia kan. Ni. Nampak, tengok betul-betul soalan dia ya. Apa gambar rajahnya. Okey. Dia tanya, apakah persamaan sistem peredaran darah bagi haiwan X dan Y? Persamaan. Okey. Ada tak? Okey. Jadi sebenarnya kedua-dua sistem itu merupakan sistem peredaran tertutup. Tertutup ya, kedua-duanya. Dia bukan terbuka tapi tertutup. Kemudian darah mengalir dalam salur darah secara berterusan melalui jantung ke seluruh badan dan kembali ke jantung. Okey. Tapi kalau awak rasa macam panjang sangat, sebab tu satu markah je kan. So awak jawab yang senang dah, yang mudah. Yang mana jawapan yang senang awak kata itu kedua-duanya adalah sistem peredaran tertutup. Cukup. Sebab dia satu markah je ya. Tertutup. Itu pun dah memadai ya. Okey. Ingatlah gambar rajah ni. Okey. Jadi nyatakan dua perbezaan antara struktur jantung haiwan X dan haiwan Y yang paling ketara. Yang paling ketara. Okey. Sebenarnya jantung haiwan X tiada septum. Tetapi jantung haiwan Y mempunyai septum. Kat mana tu pembahagi? Kat mana septum? Kena tengoklah kat mana dia pembahagi sini. Ya, kat sinilah ni septum dia pembahagi ya. Okey. Jadi dia kata tadi X tiada septum tapi Y ada. Okey, nombor dua. Okey, nombor dua itu satu, dua, ketiga, C lah sebenarnya. C. Okey, dia nak dua perbezaan. Okey, yang satu lagi ialah jantung haiwan X mempunyai dua atrium dan satu ventricle. Nampak? X ni dia ada dua atrium tetapi satu ventricle. Tahu ventricle kan yang bahagian bawah tu. Okey. Tapi atrium dia ada dua ni. Satu, dua. Ni satu je. Tetapi kalau satu lagi Y dia mempunyai dua atrium dan dua ventricle. Yang ini nampak tak ni? Ni. Cikgu guna anak panah ni kan. Okey, dia ada empat lah. Empat bahagian ni. Satu, dua. Ni. Ni. Bahagi dua, kemudian bahagi lagi. Ada empat bilik ni. Tapi yang ini, dua saja macam tu. Macam tu. Yang bawah ni sama. Yang atas ni je. Ya. Okey, itu dia punya perbezaan. Ni hebatlah dua markah di situ ya. Okey, antara sistem peredaran darah itu yang manakah lebih cekap? Berikan sebab yang lebih cekap. Awak rasa-rasa yang mana lebih cekap? Rasa-rasa antara kedua-dua. Ni agak-agak awak rasa macam awak terlupa ke. Ini sebagai pertimbangan awak je. Rasa-rasa yang ini ke yang ini? Rasa lebih cekap.
Tentulah Y. Ini berdasarkan awak punya pertimbangan ya. Sebab kita kalau kita jawab soalan, walaupun kita lupa tapi kita punya pemikiran sendiri kan. Kita macam nampak soalan tu trick kita kena atasilah soalan tu. Dia nak perangkap kita. Trick tu perangkap lah. Dia nak perangkap kita. So kita kena berfikir. Bila kita jawab soalan, kita kena berfikir yang mana yang rasional lah. Kebaikan ke keburukan. Jadi kalau ini awak nampak kan dia macam yelah ni 3 je kan. Dia 3 ruang je. Yang ini 4. Mestilah Y yang lebih cekap. Tu berdasarkan awak punya pertimbangan lah. Ya. Jadi kalau awak jawab soalan, awak kena macam fokus dan awak tengok je rajah tu betul-betul fokus. Fikir. Walaupun sebenarnya awak tak tahu pun kan. Macam tu awak tak baca pun. Tapi disebabkan awak boleh mempertimbangkan soalan tu dengan pemikiran awak boleh jawab dengan betul okey. Kemudian yang ini tadi berikan sebab. Sebab ni mungkin awak kena tahulah ya. Kalau tak tahu agak payah jugalah ya. Jadi cikgu berikan dekat sini kata kerana darah beroksigen dia dipisahkan sepenuhnya daripada darah terdioksigen. Maksudnya kalau dekat sini, ini manusia kan? Ni. Ni dia dipisahkan sepenuhnya. Dia ada septum ni. Ke kecil cikgu besarkan lah. Okey, nampak tak ni? Dia macam ni kan? Ni septum ni tadi. Ni. Jadi dia dipisahkan sepenuhnya. Ruang ni ada 4 bilik. Tapi yang ni dia bercampur juga. So sebab tu lah ni tak berapa cekap lah. Jadi yang Y ni lebih cekap daripada X ya. Jadi itulah jawapan dia. Okey, seterusnya ni. Ni tadi yang septum ni yang ni yang kulit ni, yang macam kulit ni sikit ya. Okey, yang macam dinding ya. Okey. Nombor 3. Mana iota? 1 dah. Ni iota. Okey, vena cava. Ni dalam buku ada. 2 ni vena cava ni. Dia bagi awak dekat sini ada apa orang kata pilihan jawapan. Awak labelkan saja ya. Jadi awak kena label lah. Okey. 2 vena cava superior. 3 atrium kanan. Okey, atrium kanan 3. Di sini. Jadi cikgu ada sini ruang. Okey, ni ruang. Okay, cikgu highlightkan sikit. Okey, highlight. Okey cikgu highlight Okey ni. Tak mau pula. Hijau lah. Dia tak mau pula. Okey. Alamak. Okey draw pula. Patutnya boleh highlight ni tapi dia tak nak pula. Okey, yang 3 ni. Yang 3 ni ialah atrium kanan, ni ventricle kanan. Okey, macam mana nak bezakan? Cikgu pernah beritahu sebelum ni. Kalau tangan awak kan, dia bertentangan dengan tangan awak. Dia macam cermin. Contohnya kanan, kita angkat tangan kanan. Okey, angkat. Okey. Yang di sini bertentangan dengan awak. Maksudnya ni kanan. Okey, ni kanan. Tapi yang ini sini kiri. Maksudnya macam tu Okey, jadi dalam perpisahan awak kena ingatlah ya. Terbalik tau jangan silap. Kalau silap ni memang sayanglah awak markah awak ni. Ya 9 9 markah di situ kan. Okey. Jadi ni macam biasalah ya. Dalam buku ada. Okey, nombor 3 tu atrium kanan. Nombor 4 ventricle kanan. Nombor 5 vena cava inferior. Okey, 6 artery pulmonary. Okey, dan 7 ialah vena pulmonary. Okey, ni seperti biasalah. Okey. Jadi awak labelkan. Lepas tu ni sering ditanya kan? Selalu tak kita jumpa? Ni baru dia nak Sering kan kita jumpa fungsi injap ni?
Sering ditanya juga jadi maksudnya soalan tu penting. Jadi fungsinya ialah untuk membenarkan aliran darah dalam satu arah sahaja, ya, dalam satu arah sahaja. Membenarkan darah, membenarkan aliran darah dalam satu arah sahaja. Ingat satu arah saja. Okey, dah cukup. Okey, ni ini ialah sistem peredaran darah ganda dua. Sistem ganda dua bagi manusia dan mamalia lain. Okey. Kenapa dia ganda dua? Okey, ni. Maksudnya dia dua kali lah. Okey, so nombor 4 ni, okey. Kita cepatkan sikit. Dia tanya, labelkan dua jenis sistem peredaran darah dengan betul. Okey, jadi awak kena labelkan lah ya. Ni tulis kat sini. Awak kena tulis kat sini. Allah. Okey, okey, tulis kat sini. Dia degil ya, degil ya. Okey. Tulis kat sini ya, label kat sini ya. Okey, sistem pulmonari, peredaran sistem pulmonari. Kalau B, sistem peredaran sistemik. Ni sistemik. Macam mana kita nak tahu? Okey, tips dia dekat sini cikgu bagi ya. P. P kan, kat sini kan? Okey. P, awak ingat pulmonari. Sistem peredaran pulmonari. Kalau ni S kan start dari S kan? Okey, seluruh badan. So, sistemik. Itu beza. Itu awak boleh jadikan tips ya. Sistemik. Jadi ingat macam tu je ya. Okey, seterusnya nombor 5. Nyatakan satu alat yang biasa digunakan untuk mengukur tekanan darah. Apa dia? Alat dia namanya panjang. Panjang sikit. Ada tak dia bagi? Okey, kalau dalam buku ada cakap sphygmomanometer. Manometer. Sphygmomanometer. Awak boleh apa orang kata bahagikan cara ingat tu ya. Sphygmomanometer. 3. Okey, panjanglah nama dia. Okey, kalau ni tandakan tekanan darah yang diambil pada seorang pesakit tekanan darah rendah. Kalau darah rendah dekat sini. Okey, cikgu beritahulah kalau darah rendah ini ya. Ni. Tandakan betul ya. Okey, betul. So dia ni. Kena ingatlah angka dia ni. Awak nampak tak ni? Dia kata betul kan? Awak jangan pangkah Awak kena tulis betul lah. Kena ikut arahan sebab dia kata betul, bukan pangkah. Ramai juga yang tersilap tu. Orang kata betul, dia kata pangkah. Salah lah nanti ya. Jadi ni. Okay, di mana kalau darah dia sini. Awak nampak tak beza dia ni? Kat bawah ni. Kat bawah ni 75 kan? Ni 90. Yang ini 55 saja. Itu maksudnya dia mengalami tekanan darah rendah. Okey, itu tips dia. Okey. Okey, jadi ni nombor 6 menunjukkan sampel darah manusia. Okey, ada 3 bahagian di situ. Okey, jadi X ni ialah plasma darah. Y ialah sel darah putih dan platelet. Y. Dan Z ialah sel darah merah. Z. Sel darah merah ni bawah sekali. Okey, Y ialah sel darah putih dan platelet. Okey. Alright. Next. Tak apa cikgu laju sikit ya. Okey, nombor B1. Komponen Y mengandungi hemoglobin. Y. Betul ke? Y tu hemoglobin. Salah ya. Mana sepatutnya mengalami hemoglobin? Yang ada hemoglobin. Z kan? Iaitu sel darah merah ya. Okey, jadi salah. Okey, Z pula. Z, okey, berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida di dalam badan. Betul ke?
Betul ya. Dia angkut karbon dioksida, oksigen dan karbon dioksida ya. Okey, X terdiri daripada kira-kira, ni X ni atasnya. Kira-kira 95 peratus air dan 2% bahan terlarut. Betul ke? X ni. Betul ke? Salah. Salah ya, bukan ya. Bukan, kandungan tu salah ya, bukan, tak sampai pun ya. Okey, ni banyak sangat ni. Okey, seterusnya kalau nombor 4, komponen X berwarna putih setelah diasingkan. X, tidak. Tidak juga, salah juga. Dia tidaklah berwarna putih, dia warna macam kuning-kuning gitu kan. Okey, bukan putih ya. Okey, jadi nombor 7, okey, sikit lagi. Kita ada berapa ni? Kita banyak juga ni. Tak apa, kita sampai 7 ni ya. Okey, jadi dia kata padankan. Padankan dengan kumpulan darah yang betul. Jadi awak kena tahulah. Okey. Yang nombor 7 tu kumpulan darah A ni. Satu ni kumpulan darah A. Okey, padankanlah. Okey, yang 2 O. O, okey. Dan yang 3 ialah B ya. B. Okey, jadi sampai 7. Nyatakan antibody. Antibody dalam ni. Kalau satu ni darah AB ni dia tiada antibody. Kalau yang kedua tu O, dia ada antibody. Dia ada anti-A dan anti-B kalau darah O ni, ya. Okey, so yang last kali kebat. Okey, soalan kebat. Seseorang individu yang darahnya jenis A dibekalkan dengan darah jenis B. Bayangkan awak jenis A tapi orang masukkan dengan darah jenis B secara tak sengaja, ya. Kesilapan manusia ya. Jadi apakah yang mungkin berlaku ke atas individu itu? Jelaskan. Ni soalan kebat. Dan mestilah kita tahu kan, okey, kalau macam tu kematiannya, kematian akan berlaku individu dengan darah jenis A mempunyai antigen A. Darah jenis B mempunyai antibody anti-A. Jadi apabila darah jenis A dan jenis B bercampur, antibody anti-A ni dalam darah jenis B akan menyerang antigen A yang dimiliki oleh individu itu. Jadi keadaan ini menyebabkan pengumpalan darah. Darah ni akan berkumpal yang seterusnya akan membawa kematian. Ya, jadi itulah sebabnya individu tersebut akan mati. Ya, okey. Jadi kita dah settle jawab hingga 7. Jadi cikgu akan tinggalkan awak dengan awak kena buatlah sambung soalan 8. Okey, nanti cikgu akan tinggalkan awak dengan kerja rumah 8, 9, 10. Ya. 11. 12. Okey, 12. Okey, sampai 12 saja ya. Selepas inilah. Okey, sebelum kita nak main permainan ni, kita nak santai-santai sikit ya. Ada soalan tak? Ada tak? Ada soalan yang awak nak kemukakan pada cikgu? Semua faham kan? Semua faham tak? Okey, kalau semua faham. InsyaAllah. Okey. Jadi dengan sedikit tadi orang kata apa, kita punya imbas kembali, jadi cikgu ulang kaji imbas, jadi cikgu harap awak bolehlah jawab soalan ni ya. Jadi kita akan main permainan yang biasa kita main kan, biasa kan. Okey, ada 2 permainan yang selalu kita main, iaitu
Satu kita selalu main quizzes, betul tak? Yang ini kita baru juga kan, baru saja berjinak-jinak nak main kan. Okey, tak apa, kita main sekejap. Kita orang kata regang-regangkan ya minda kita. Okey, kita jangan stres sangat. Okey, kita santai-santai. Okey, lepas ni cikgu buka dulu ya. Okey. Sebab awak pun nak apa orang kata? Hujung minggu kan. Okey, jadi cikgu buka dulu ni. Okey, awak get ready ya. Sekejap lagi cikgu akan buka lah. Okey. Kita main permainan ni nak. Yang itu juga racing Boleh? Racing cikgu rasa menarik kan? Kalau ada nanti nak main permainan lain, awak beritahu cikgu ya. Okey, jadi cikgu dah mula bunyi di situ. Okey. Oh, bukan. Yang belum pernah cuba tu. Okey, silap. Yang belum pernah cuba, awak cubalah. Ya. Seronok ni permainan ni. Ya. Okey, sekejap ya. Dia tak masuk pula. Okey, bunyi dah ada kan? Okey, jadi kita okey. Dia lambat sikit ya. Okey, cikgu akan bagi link dekat ruangan lain tak ada. Okey, tak apa. Kalau awak tak boleh masuk tak apa, awak tengok saja, boleh. Tapi kalau awak boleh main, awak try lah ya. Kalau yang lain dia tak kuat tu, tapi cikgu rasa macam line ni okey ya. Kan? Okey, Wahida dah masuk. Ridwan, okey. Sorry, cikgu tertekan ke tadi? Cikgu tertendang ni ke? Yang left tu ni Masuk Ridwan. Cikgu tertekan awak kot. Yang lain jangan takut, uji diri. Ridwan dah masuk. Okey. Uji boleh diri sendiri. Okay. Cubalah. Boleh tak? Rasa berminat. Macam mana? Pakai gambar Kinze tu saya rasa berminat. Yelah, sebab ni auto kan. Cuba awak tukar. Cikgu tak boleh nak tukar. Tekanlah. Boleh? Tak apa, kalau contohlah tak boleh, cikgu akan, bila ada gambar tu cikgu akan tukar gambar Kinze. Cikgu akan tukar gambar lain. Copy paste lah gambar lain kalau tak boleh. Tapi kalau boleh tukar, awak keluar, awak left masuk balik ke. Tapi kalau tak boleh tak apa, cikgu tukarkan nanti. Ya, macam tak syok pula kan gambar tu pula ya. Sebab dia auto lah Ridwan, tak boleh nak ni. Okey, masuk. Gambar handsome. Boleh? Oh, ni ICT punya kan, mesti boleh punya. Okey, jadi kita nak mulakan Boleh tak? Ada ahli-ahli baru ni. Okey, jadi kita mula. Ready, set,
Go. Ada di game online PBR. Online ada. Sama kenalan. Dia. Lebar, main IGMOE ada lebih. Ada rasanya sebab rasanya Radia dah boleh pakai sendiri. Rasanya lah nanti tanya Radia. Bukan macam-macam, kalau aku dah baca tak boleh kan? Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Sebab nanti kat telefon ada pagi-pagi. So, pagi tengok ni nanti pagi Kak. Boleh. So, sebab nanti dia di sini dah start mengajar. So, tak nak masuk gambaran dekat Google Classroom? Boleh. Jaga juga Bukit tu. Masa dah nak ambil lain. Boleh. Teruskan PDPR. Okey, tak apa. Bye. Assalamualaikum. Okey. Tahniah kepada orang yang ni sama top 3 kan? Ya.
Jadi alhamdulillah tahniah kepada rakan-rakan yang 3 ni. Jadi rakan yang lain jangan putus asa. Ini cabaran bagi awak, okey. Berusaha dengan lebih gigih lagi. Okey, jadi sebenarnya tak apa kan. Orang kata kita santai tetapi cubalah. Cuba kita apa orang kata bersaing secara sihat. Jadikan kawan-kawan awak ini pemangkin untuk awak lebih nanti insya-Allah bab mana yang awak rasa awak boleh menandingi kawan-kawan awak ni ya. Jadi oleh itu cikgu ucapkan ribuan terima kasih pada yang hadir kelas pada hari ini. Okey, seorang tadi terleft kan. Okey. Tak apa. Jadi kita nak akhiri, cikgu ulangi ya. Kerja kita, jangan lupa ya. Buat kerja ya, cikgu pantau tau. Hantar siapa yang tak. Okey. Jadi yang pertama, okey, yang ini kita dah settle. Okey, quiz. Yang pertama dah settle. Okey. Kedua, awak jawab soalan sebab buku Sasbadi tu cikgu rasa awak dah siapkan ya. Dengan harapan ya. Harapan tinggi ni. Okey. Okey, awak dah siapkan. Jadi awak siapkan Google form yang cikgu bagi tak banyak, 20 soalan saja. 20 soalan tu pun soalan apa orang kata objektif kan. Jadi awak boleh buat sekejap je rasanya. Ya, dalam 10 minit dah siap. Okey, dan yang ketiga kedua je. Kedua je. Okey, siapa yang cikgu ingatkan ingatan mesra. Siapa yang belum siap kesihatan jantung tu, okey, awak siapkan ya. Boleh buat dalam kumpulan. Okey, beritahu cikgu, cikgu saya nak buat dalam kumpulan. Okey, dengan siapa. Jadi cikgu akan bagi markah yang samalah untuk ketiga-tiga atau keempat-empat kumpulan ahli kumpulan tu ya. Okey, jadi cikgu mendoakan awak berhujung minggu ni dengan ceria-ceria. Okey, dan buat kerja tu sambil-sambil tu boleh rehat ya. Okey, jadi kita akhiri dengan kelas kita pada hari ini. Okey, kalau ada apa-apa soalan PM cikgu bila-bila masa ya. Okey, sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Yes. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, bye.